الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah kita sambung majlis yang kedua daripada daurah bulan Ramadan di bawah anjuran Majlis Tafaqquh Fiddin Pondok Ahmadiyah. Baik, kita sambung pada kata al-hukmul aqli. Sambung pada kata al-hukmu al-aqli. Tulis sikit pada al-hukmul aqli. Ada al-hukmul aqli? Dalam naskah tak ada? Dalam setengah naskah tak ada. Tulis sebelum daripada wal wajibu maknahu. Huna syuru'un libayani al-ahkami al-aqliyah. Wa hiya munhasiratun fi thalathati. Fala yakhruju anha ولا يزيد عليها وهي الوجوب والاستحالة والجواز. وهي الوجوب والاستحالة والجواز. Boleh? Dah kan? Cuba baca. Tengok mana dah. InsyaAllah nak huraikan sikit. Lepas tu kena sambung topik sikit untuk kita tengok dan kita perasan dan kita tahu apakah hubungan dan yang menyebabkan kebanyakan kitab-kitab akidah dan kitab-kitab tauhid bahas dulu hukum akal. Dah. Okey, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekhuna hafizallahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fi darain amin. Huna syu'urun Syuru'un. Huna syuru'un li bayan al-ahkam al-'aqliyyah wa hiya munhasiratun fi thalathati. Aywa. Di sini kita nak masuk, musannif nak masuk pula pada menerangkan al-hukum al-ahkamu al-aqliyah. Ini hukum-hukum akal. Menerangkan hukum-hukum akal. Tamam? Dan hukum akal ini munhasiratun fi thalathah. Dia tu terhasar. Dalam luah kita panggil terhad. Luah madan ni kita panggil terhad. Luah Jawi dulu kita panggil tersakat pada tiga. Tersakat dan terhad pada tiga. Apa makna terhad dan tersakat pada tiga? Tafadhal. Fala yakhruju anha wala yazidu 'alayha. Maka tidak keluarlah setiap daripada hukum-hukum akal itu, kullum minal ahkamil aqliyah itu tidak kurang, tidak keluar daripada tiga. Boleh? Dengan cara apa? Sikit, dengan cara jadi dua ataupun satu, ataupun dia tu tadi tidak lebih daripada dia. Boleh? Dengan makna jadi empat dan ke atas. Tidak lebih. Jadi dia tu hanya tersakat kepada tiga sahaja. Okey? Wa hiya al-wujubu wal-istihalatu wal-jawazu. Ya, dan dia itu ialah wujub dan istihalah dan jawaz. Boleh? Jadi bila orang tanya kita hukum akal ada berapa? 3. Dan 3 tu tadi dengan cara
hasar. Dengan makna kata tak boleh kata kurang, tak boleh kata lebih. 3 tu apa? Wujub, istihalah, jawaz. Tak boleh kata wajib, mustahil dan jaiz. Sebab kita nak kacak ni, nyata dan jelas selalu tu. Yang menjadi hukum akal itu ialah wujub, istihalah dan jawaz. Okey, selesai. Sambung lagi tadi. Walamma kanat ma'rifatu ma yajibu wa yastahilu wa yajuzu fi haqqillahi ta'ala wa rusulihi mutawaqqifatan ala ma'rifati al-ahkamil aqliyah bi an ta'takida fil wajibati bil wujubi wa fil mustahilati bil istihalati wa fil jaizati bil jawazi. Jawab kepada lamma qaddama al-musannifu al-kalama 'alayha. Qaddama al-musannifu al-kalama 'alayha. Kamu'zamil a'immati hadzal fanni. Mu'zami tu penting kaedah tu. A'immati hadzal fanni. Ayuh, tamam? Antum dan kita semua tahu dah apakah itu hukum akli. Dan hukum akli itu kita dah nyata tadi adalah wujub, istihalah dan jawaz. Kita tahu ke Arab dulu. Nama dia dulu. Boleh? Kita sama besar at-tarjamatu ba'da fahmil murad. Terjemah tu kena setelah daripada fahmil murad. Lah ni tak masuk lagi apa itu takrif wujub, apa itu takrif istihalah, apa itu takrif jawaz. Macam mana kita nak menyatakan terjemahan kita tu sah? Saya tahu. Kerana kita menterjemah lafaz yang berbentuk istilahi. Maka la budda faham dulu makna istilahi itu apa. Sebelum kita kaca istilah, bahas dulu hukum akal. Dan lagu mana cara tatbik hukum akal dengan segala perbahasan dan maudhu' kepada ilmu tauhid yang kita sebut pak kemarin. Boleh? Fadal. Walamma kanat معرفة ما يجب وما يستحيل ويجوز في حق الله تعالى ورسوله متوقفة على معرفة الأحكام العقلية. Baik. Maka tak kala mengetahui siapa perkara yang mesti sungguh dan perkara yang mesti tidak,
dan mengetahui perkara yang harus bagi Allah Ta'ala dan segala Rasul dan Anbiya itu terhenti di atas apa? Di atas mengetahui segala hukum-hukum akal. Betul? Apa maksud terhenti? Ini konsep tatbik hukum akal. Kita bagi dia dalam bentuk tabik. Fadal. بأن Aywa. نعتقد في الواجبات بالوجوب. Dengan kita iktikadkan dan pegang dan yakin sungguh di dalam hati kita bahawasanya segala perkara yang wajibat itu, antara perkara yang wajibat banyak kita akan tengok nanti. Kita ada wajib daruri, kita ada wajib nazari, kita ada wajib zati, kita ada wajib aradi, kita ada wajib mutlak, kita ada wajib muqayyad. Boleh? Semua tu tadi kita hukumkan dengan wujub. Misalnya bertempat kita. Maka bertempat kita tu tadi, apakah maksud kita beriktikad bertempatnya kita? Apa maksud kita beriktikad bertempatnya kita? Yakni kita meyakini di dalam hati kita, mesti sungguh kita bertempat. Tu. Mesti sungguh itulah. Tak terima dak itulah namanya wujub. Di dalam istilah ilmu di dalam istilah hukum akal. Jelas tak tu? Kita hukum ke segala wajibat dengan wujub. Bermakna kalau kita hukum ke wajibat dengan jawaz, kita hukum ke wajibat dengan istihalah, benda tu jadi salah. Ya tak tu? Nah tu, fadal. وفي المستحيلات باستحالة. Dan pada segala benda mustahil kita hukumkan dengan apa? Dengan istihalah. Contohnya kita ni makhluk ni tinggi dan rendah pada satu masa. Maka tinggi dan rendah makhluk pada satu masa itu adalah mustahil. Mustahil tak terima pada akal kita. Baik. Lagu mana kita nak berpegang dengan benda mustahil ni? Kita hukum ke dengan mesti tidak. Mesti tidak ada suatu jisim yang dia tu tadi tinggi dan rendah pada satu masa. Mesti tidak. Ada tu? Mesti tidak. Lepas tu kita, bila kita besar, kita akan tengok lagi. Konsep kepada mustahil ni tadi, dia hanya ada pada kita fikir saja. Makna kata kita fikir dengan akal je mafhum dia. Pada realiti, kalau kita cari juz'iyat dia pada alam yang nyata ni, pada realiti ni, tak ada benda mustahil. Tak ada benda mustahil. Lepas tu mustahil ni akan terpecah dua, intizai dengan ikhtira'i. Kama huwa maklum di dalam kitab-kitab. Itu tak apalah, kita tak bahas dalam daurah ni. Cuma kita nak bagi usul cara fikir sesuai dengan kitab kita dan daurah kita. Fadal. Wa fil jaizati bil jawaz. Aywa, pada benda yang jaiz kita hukum ke dengan jawaz. Fadal. Qaddama al musannif. Ni jawab pada lamma. Yakni tak kala gapo? Terhentinya mengetahui ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu lillahi wa lirrusuli wal anbiya ala ma'rifati al ahkamil aqliyah. Maka gapo musannif buat? Qaddama. Aywa. Qaddama al musannif al kalam 'alayha ay 'ala al ahkami al aqliyah. Ka'mu'dhami a'immati hadha. Ka'mu'dhami, seperti kebanyakan je, bukan semua. Jelas tak tu? Sebab tu kita bila belajar, kita ada jumpa orang yang tak bahas, ulama-ulama yang tidak membahaskan hukum akal dulu. Dan adakah kalau tak membahaskan hukum akal dulu, kitab dan penulis itu jadi salah? Tidak. Faham tak tu? Tidak. Dan kita daripada sini kita tahu tujuan kenapa didahulukan perbahasan hukum akal dalam setengah-setengah kitab, bahkan kebanyakan kitab. Kenapa? Kerana berkaitnya wujub, istihalah dengan jawaz. Pada sudut kita nak tatbik tu tadi, dengan benda wajibat mustahilat dengan jaizat. Faham? Nampak tak tu? Salah kalau kita ngaji benda mustahil, kita iktikad dengan benda tu wujub. Betul tak? Sungguh, apa? Syarikul bari itu ada. Sungguh lemah Tuhan. Boleh ke iktikad lagu tu? Tak boleh. Membawa kepada kufur walaupun iktikad dah. Faham? Tu kena faham malat dah. Habis dah. Habis setakat tu. Tu muqaddimah kepada apa? Hukum akal. Baik, lalu musannif pun nak bahas
takrif wajib pada akal. Tadi ustaz kata, sekarang ni musannif nak bahas hukum akal. Lihat tu. Sekarang ni musannif nak bahas hukum akal. Dan ustaz kata, hukum akal itu ada 3. Wujub, istihalah dan jawaz. Wajib tak ada tu dalam wujud, istihalah dan jawaz. Tidak kira itu. Lalu macam mana tu dipaham, dibahas ke al-wajibu? Maka illah kepada masalah ini, sebab kepada masalah ni, dan lagu mana musannif boleh sebut al-wajibu, al-mustahilu dengan al-jaizu, dan seperti mana al-Imam Sanusi dalam kitab-kitab dia, boleh meletakkan ini di dalam bahagian apa? Ahkamul aqliyah. Illah yang sama di sana dan di sini. Iaitu kerana sudah boleh difahami apabila kita membahaskan al-wajib, sudah boleh difahami al-wujub. Kerana dia tu tadi daripada istiqaq yang sama. Yakni dengan bahasa dakik lagi kita kata, kerana al-wajibu itu diambil daripada wujub. Bila sahlah makna wujub, sahlah makna wajib. Sebab tu penting tak kita tahu dulu apa itu makna wajib, ataupun tahu dulu apa itu makna wujub. Penting supaya salah satu tu boleh menunjuk. Dalam setengah kita antum makin jumpa dia tak bahas takrif wajib, dia bahas takrif wujub. Betul? Nampak tak tu? Ada setengah kitab dia bahas takrif wajib supaya dapat merangkumi perbahasan wajibat dengan wujub. Jelas? Jadi tulis situ al-wajib. Hukum akal ialah wujub, istihalah dan jawaz. Hukum akal ialah wujub, istihalah dan jawaz. Adapun wajib dan mustahil dan jaiz itu ialah muta'allaq hukum akal. Yakni yang dihukumkan dengan hukum akal. Yakni yang dihukumkan dengan hukum akal. Maka nyatalah perbezaan di antara keduanya. Adapun sebab dan illah diletakkan muta'allaq hukum akal. Diletakkan hukum akal, muta'allaq hukum akal. Pada perbahasan dan pembahagian hukum akal, ialah kerana sudah boleh difahami makna hukum akal itu daripada kita memahami muta'allaq hukum akal. Daripada kita memahami muta'allaq hukum akal. Contohnya, apabila kita memahami makna al-wajib,
Iaitu perkara yang tidak terima tidak. Maka tahulah kita makna wujub ialah tidak terima tidak. Tidak terima tidak. Begitulah kiasannya pada mustahil dan istihalah. Pada mustahil dan istihalah, jaiz dan jawaz. Jaiz dan jawaz. Kerana di dalam ilmu saraf dan ishtiqaq, panjang dah. Tak apa ke? Boleh? Artinya antum ada sina'ah berfikir ni. Kerana di dalam ilmu saraf dan ishtiqaq sudah kita tahu isim fa'il itu ialah terbit daripada masdar. Terbit daripada masdar. Dan mengambil makna masdarnya. Dan mengambil makna masdarnya. Intaha. Ayo. Intaha. Terus sebenarnya kita hurai. Dah. Jelas tak dah? Nampak tak? Antum gunalah gapo hak kita ajar hari ni di dalam wusta, di dalam sughra, di dalam kubra Sanusi. Ada tu? Antum makin apa? Bila antum baca syarah Sanusi dalam wusta, antum makin apa benda ni? Boleh dah? Dan maklum ada cerita antara mahattah terakhir di dalam ilmu kalam, mana cerita mungkin dah sebelum daripada anak balik Malaysia baru ni, antara mahattah terakhir seorang tu tadi, dia nak naik kepada apa? Dia nak naik kepada kitab Misbahul Arwah dengan Tawali'ul Anwar adalah syarah wusta. Faham tu? Bahkan dia tak perlu masuk kepada syarah kubra dulu. Bahkan dia tak perlu masuk kepada syarah kubra. Dia terus belajar kepada Misbahul Arwah dulu. Tu duduk dalam tu molek, fahami molek, sebab Misbahul Arwah, Tawalihul Anwar itulah yang akan memberi apa? Cara berfikir. Dan akan memberi kunci untuk kita fahami kitab-kitab yang selebihnya. Tu cara dia, faham? Alhamdulillah. Boleh baca sikit. Siapa dia boleh baca? Ustaz Ida. Baca. Ustaz Ida nak baca ni, masya-Allah. Clear ke? Fadal. Hukum akal ialah wujub, istihalah dan jawaz. Aywa, jelas Itu jelas. Dan anda ada cerita dah cara inhisar dia apa? Bahawa dia tiga tu tadi adalah dengan cara hasar. Boleh dengan cara tersakat dan terhad, makna kata tak boleh lebih, tak boleh kurang. Fadal. Adapun wajib dan mustahil dan jaiz, Aywa, itu ialah muta'allaq hukum akal. Kita panggil dengan nama muta'allaq hukum akal. Ana tidak nak memperbanyak ke istilahat di sini. Boleh, tab'an kita boleh dan kita boleh sebutkan bahawa ada lagi nama-nama lain selain daripada muta'allaq hukum akal yang ulama sebut. Boleh. Cuma tidak mahal kita dan majal kita untuk memperbanyak ke istilahat di sini. Boleh? Okey. Jadi gapo makna muta'allaq hukum akal? Tafadhal. Yakni Itu tafsirnya kepada muta'allaq dah. Aywa, tafadhal. yang dihukumkan dengan hukum akal. Bermakna al-wajib adalah yang dihukumkan dengan wujub. Al-mustahil adalah yang dihukumkan dengan istihalah. Dan al-jaiz yang dihukumkan dengan jawaz. Jelas dah? Tu.
Lepas tu nama dia tu panggil waktu bila dah dia tu tadi dihukumkah dengan dah dengan wujub, dah kenapa kena lagi ada wujub lagi, itu perbahasan dalam kitab-kitab seterusnya dah. Tu hak bertanya antum nampak sini insya-Allah. Fadal. Maka nyatalah perbezaan di antara keduanya. Aiwa. Nampak dah nyata dah beza tak? Jelas dah dia beza di antara wujub dengan apa? Muta'allaq dengan apa? Hukum akal? Jelas. Ada beza di antara muta'allaq dengan apa? Dengan hukum akal. Hukum akal adalah apa? Wujub, istihalah dan jawaz. Cuba baca sekali lagi ibarat, sampai dah baca cepat. Ana rasa macam ada tinggal benda. Fadal. Hukum akal ialah wujub, istihalah dan jawaz. Adapun wajib dan mustahil dan jaiz, itu ialah muta'allaq, hukum akal. Okey, fadal. Yakni yang dihukumkan dengan hukum akal. Aywa. Maka nyatalah perbezaan di antara keduanya. Aywa. Nyata dah? Wajib, mustahil dan jaiz adalah muta'allaq. Fadal. Adapun sebab dan illah diletakkan muta'allaq hukum akal. Yang ni wajib, mustahil dan jaiz tu tadi diletakkan di dalam perbahasan hukum akal. Sediakan kita tahu dah dan nyata dah tadi bahawasanya hukum akal adalah wujub, istihalah dan jawaz. Bukannya wajib, mustahil dan jaiz. Nyata tak tu? Nyata tak tu? Bapa bila dibahagi, bila kita tengok ulama buat, dah. Tengok tak ada ni dah. Tak kira tertulis dah. Tak. Bapa bila aksam kepada apa? Hukmil akli, bapa ada wajib, mustahil dengan jaiz. Bapa. Apa tu? Bapa lagu ni. Kan tu? Sedangkan kita dah sabitkan tadi bahawasanya wajib, mustahil dan jaiz adalah muta'allaq hukum akal dan pembahagian kepada hukum akal adalah wujud, istihalah dan jawaz. Apa kita jumpa dalam kitab lagu ni? Yang paling masyhur di negara kita adalah Ummul Barahin. Tidak kata? Aywa. Fadal. Adapun sebab dan illah diletakkan muta'allaq hukum akal pada perbahasan dan pembahagian hukum akal ialah kerana sudah boleh difahami makna hukum akal itu daripada kita memahami muta'allaq hukum akal. Aywa. Kerana kita boleh fahadah makna wujub daripada wajib. Kalau kita bahas makna wajib, kita boleh faham dah makna wujub. Kalau kita bahas dah mustahil, kita boleh faham makna istihalah. Kalau kita bahas makna jaiz, kita boleh faham makna jawaz. Jelas tak tu? Tu kena faham molek tu. Fadal. Contohnya, apabila kita memahami makna wajib, iaitu perkara yang tidak terima tidak. Wajib tu tadi adalah perkara yang tak terima tak. Imam Dardi kata ma la yakbalul intifa. Boleh? Falwajibul aqliyu ma lam yakbali al-intifa fi dhatihi fabtahili. Boleh? Alhamdulillah. Fadal. Maka tahulah kita makna wujub ialah tidak terima tidak. Aywa. Maka tahulah kita makna wujud itu adalah tak terima tak. Hak dalam kitab Jawi kita masyhur adalah sungguh, tidak gitu? Sungguh-sungguh. Yalah juga. Pas tak terima tak? Yalah juga. Yes, yalah juga. Yalah juga. Sebab belaka tu tadi mewakili makna apa? La yakbalul intifa. Kata tu, bukan kata kalau orang pergi guna terjemah selain daripada sungguh tu jadi salah belaka. Salah kalau mikir gitu. Faham tu? Kerana kan ada kita terjemah tu ba'da fahmil murad. Faham murad dulu. Wajib adalah ma la yakbalul intifa. Mustahil adalah ma la yakbalus subut. Jadi gapo makna istihalah? Ada muqabulis subut. Tak terima sungguh. Jelas tak tu? Aywa, fadal. Begitulah kiasannya pada mustahil dan istihalah. Baik, maka kalau kita bahas makna mustahil, tahu tak kita makna istihalah? Tahu dah lah. Fadal. Jaiz dan jawaz. Sama juga. Kerana di dalam ilmu saraf dan ishtiqaq, sudah kita tahu isim fa'il itu terbit daripada masdar. Aywa, ini kita kecek dengan iktibar mushtaqqum minhu bil asalah dipanggil. Tidak gitu? Mushtaqqum minhu bil asalah. Kerana kita maklum dalam kita belajar isim fa'il itu terbit daripada fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' tu adakah kita panggil mushtaqqum minhu bil asalah? La, dia panggil mushtaqqum minhu bil wasitah. Kata tu, last kali
last sekali isim fa'il tu terbit daripada apa? Masdar juga. Tidak kayak gitu. Jadi, seperti mana makna masdar itu adalah begitu, maka makna isim fa'il pun begitu. Contohnya, darbun itu makna memukul. Adakah daribun jadi makna lain? Tak. Daribun adalah makna memukul juga. Wa ziyadah. Memukul dan ziyadah. Faham tu? Sebab tu penting kita tahu kedudukan kalimah-kalimah dan penisbahan di antara kalimah. Seperti yang kita tengah ngaji lalinah, istiqah. Boleh? Fadhal. Dan mengambil makna masdar. Aywa. Habis. Alhamdulillah. Qala al-musannifu al-wajibu maknahu. Bermula al-wajib, yakni aklan. Bermula wajib aklan itu maknanya, makna al-wajib aklan itu adalah ma la yusaddiqul aqlu bi'adamihi. Boleh? Perkara yang tidak membenarlah oleh akal. Daripada al-aqlu inilah kita tahu wajib tu wajib aklan. Ya tu? Tu aklan tu takdir mari mana? Ya tu? Mari daripada al-aqlu. Takdir pun kena ada dalil Takdir tu kena ada dalil. Tahu mana takdir gitu? Kena tahu. Kena boleh jawab. Ma la yusaddiqul aqlu, perkara yang tidak membenarlah oleh akal. Gapo? Bi'adamihi. Dengan gapo? Dengan ketiadaannya. Akal tak terima kata dia tu tak ada. Faham tu? Tapi sini kita tidak nak diadamihi lagi. Seperti mana kita maklum, sama ada dalam pengajian-pengajian kita dalam kitab Arab ataupun dalam kitab-kitab Jawi. Secara khususnya dalam kitab Tashil, dalam kitab apa nama kitab kita ngaji? La. Kitab hadis ke? Tashilun Wasailul ilmil kalam. Wasail, kitab Wasail. Tashil dulu dah. Kitab Wasail tu kita dah ngaji dah 2 kali dah kita baca masa ni. Boleh? Baik. Ma la yusaddiqu al-aqla bi'adamihi. Jadi apakah murad dengan adamihi? Tulis situ intifaihi. Bi'adamihi ay bintifaihi. Hi tu dah main balik pada ma. Terjemah gapo intifa? Nak tahu terjemah gapo intifa? Tidak tu. Kita kena tahulah dulu makna intifa. Makna intifa itu dibahas di dalam kitab-kitab Arab. Boleh? Baik, ala kulli halnya kita terjemah dengan terjemah yang masyhur yang ulama-ulama Jawi kita dok guna, intifa dengan mana tidak. Boleh? Dengan mana tidak. Boleh. Jadi apakah takrif wajib? Perkara wajib pada akal adalah perkara yang akal tidak membenarkan tidaknya. Faham tu? Akal tidak membenarkan tidaknya. Jelas Di sini ulama bahas. Baik. Ketika akal tu tak ada. Sebab akal ni baru. Faham tu? Adakah Allah Ta'ala masalah? Allah Ta'ala itu ada. Ada Allah Ta'ala daripada azali. Baik. Ada Allah Ta'ala tu sungguh dah? Sungguh. Sekarang ni pada ketika azali akal ada dah tak? Jadi siapa hak menghukum dengan ada sungguh? Siapa hak menghukum dengan sungguh? Ada tak yang menghukum dengan sungguh? Tak ada. Ada tu. Baik, maka sinilah marinya antara kritikal berapa di dalam takrif hukum akal. Jadi kita buat khulasah selalu di dalam takrif hukum akal, ibarat yang menjadi pilihan ulama setelah daripada mereka mentahrir ibarat-ibarat hukum akal adalah al-wajibu ialah ma la yaqbalu al-intifa. Sama ada akal ataupun tidak. Ada tu? Dia memang fi haddi zatihi la yaqbalu al-intifa. Ada tu? Fi haddi zatihi dia tu tadi la yaqbalu al-intifa. Taban ada perbahasan situ pergi tengok nanti dah. Ma la yaqbalu al-intifa. Buat gitu. Ma la yaqbalu al-intifa. Jelas dah? Dan itu masyhurlah antara takrif yang disebut oleh al-Imam
ad-dakhli. Fal wajibul aqli ma lam yakbali al-intifa fi dhatihi fabtahili. Baik, jelas tak? Daripada ta'rif ni, kita dah mengaji kitab musannif ni, kita guna ibarat musannif dah. Apakah ta'rif kepada wujud daripada ibarat ni? Tulis itu, fal wujubu adamu tasdiqil aqli bintifaihi. Adamu tasdiqil aqli bintifa. Adamu tasdiqil aqli bilintifa. Balik boleh nak boh? Hi boleh. Jelas tak tu? Habis tu. Qala al-musannifu, jelas tak makna wajib? Jelas tu. Tak menerimalah oleh akal tu tadi dengan tidaknya tidak perkara yang wajibat tadi tu. Boleh? Tu. Wal mustahilu maknahu, dan bermula mustahil itu maknanya. Makna mustahil tu apa? Yang ni aklan lah. Ma la yusaddiqul aqlu biwujudihi. Sama juga dengan adamihi ditafsir dengan intifa, sini pun wujudihi ditafsir juga dengan tahaqquqihi wa thubutihi. Terjemah dia sungguh. Boleh? Subutihi, perkara yang tidak membenarlah oleh akal. Akal tak terima. Boleh? Tak membenarlah oleh akal biwujudihi ay bithubutihi, dengan sungguhnya perkara tadi. Kalau kita kata perkara itu sungguh, kita tak terima. Misalnya kita kata gerak kita tu tadi bergerak dan diam pada satu masa. Terima ada akal kita bergerak dan diam pada satu masa? Tak terima. Seperti mana kita tak terima tu tadi Tuhan ada dua. Tak terima. Itu kita panggil dengan apa? Tak terima tu tadi, tak terima dengan sungguhnya perkara itu, namanya istihalah. Diri tak boleh berhimpun. Diri apa? Diri berhimpun, gerak dan diam itu adalah mustahil. Kira tu? Berbilang Tuhan tu mustahil. Kira tu? Tak terima kata sungguh ia tu istihalah. Faham tak? Jelas tak tu? Tu. Qala al-musannifu, jadi daripada sini apakah ta'rif istihalah? Tulis itu, wal istihalatu adamu tasdiqil aqli bi thubutihi wa tahaqquqihi. Adamu tasdiqil aqli bi thubutihi wa tahaqquqihi. Habis. Qala al-musannifu wal jaizu maknahu, dan bermula jaiz itu maknanya. Boleh? Dan bermula jaiz itu maknanya. Ini jaiz aklan lah. Ma yusaddiqul aqlu biwujudihi. Wujud kita tafsir ke apa ni? Tahaqquqihi wa thubutihi wa bi'adamihi. Ay biintifaihi. Bi'adamihi ay bi'adami wujudihi. Apa maksud adami wujudihi? Adam. Boleh? Apa murad Adam? Kita tafsir tadi? Intifa. Jadi dengan bahasa mudahnya, kita kata al-jaiz ialah ma yusaddiqul aqlu. Apa? Bisubutihi wantifa. Perkara yang membenarlah oleh akal, dengan kita hukum ke dia tu sungguh, ataupun kita hukum ke dia tu tak. Akal terima. Faham tu? Akal kita terima. Bergeraknya kita sekarang, terima tak akal kita? Terima. Diamnya kita sekarang, terima tak? Terima. Tapi kalau gerak dan diam kita pada satu masa, terima tak akal? Tak terima akal. Jelas tak tu? Maka faham sini, gerak kita pada satu masa dalam keadaan tak berhimpun dengan diam, itu adalah jaiz. Boleh. Dan boleh terima kita akan perkara tersebut tadi, namanya jawaz.
Faham tak tu? Habis setakat tu. Akal lah, kita tak akal lah. Jelas tak? Habis setakat tu. Takrif. Apakah takrif jawaz? Apa takrif jawaz? Apa takrif jawaz? Tasdiqul akli bisubutihi wa intifaihi. Boleh? Menerima akal kita tu tadi dengan apa? Dengan sungguh dia perkara tadi ataupun tidak ia. Jelas tu dia. Dah ke tak tahu? Qala al-musannifu amsilatul wajibi. Misal-misal bagi perkara wajib. Misal-misal bagi perkara. Jadi kita nak terjemah apa perkara wajib ni? Ustaz Kamil. Apa kita nak terjemah al-wajib? Amsilatul wajibi. Al-wajibi tu nak terjemah apa? Perkara wajib. Perkara wajib. Perkara yang tidak terima akal tidak. Perkara, contoh-contoh dan misal-misal bagi perkara yang tidak terimalah akal, tidak ia. Ada tu? Tu. Itulah wajib. Boleh Tidak membenarkan akal tu tadi dengan tidaknya. Habis saya kata. Contohnya apa? Kaunul jismi mali'an qadrahu minal faraghi. Baik. Sebelum tu, kita buat dulu satu kaedah. Pembahagian kepada al-wajib. Boleh tulis itu. Kita dah faham dah ta'rif wajib, kita dah faham dah ta'rif wujub, kita nak bahagi pula, kita nak faham pula pembahagian kepada wajib. Al-wajibu imma zatiyun wa imma aradiyun. Al-wajibu imma zatiyun wa imma aradiyun. Wal wajibu dzatiyyu imma mutlaqun wa imma muqayyadun. Wal wajibu dzatiyyu imma mutlaqun wa imma muqayyadun. Boleh? Jelas tu? Baik. Qala al-musannifu amsilatul wajib. Bermula misal bagi wajib itu boleh. Setengahnya apa? Kaunul jismi. Keadaan jisim. Dan kita dah maklum dah, jisim ni tadi adalah jirim yang boleh belah bahagi. Boleh? Dalam aqaid nasafiyah ada sebut dah benda ni. Betul tak? Bahawasanya apa? Segala yang diciptakan Allah Ta'ala itu, al-muhdasu ni ada dua. Al-muhdas ada dua. Boleh dah? Al-muhdasat ataupun al-hawadis. Jamak kepada hadis itu ada dua. Sama ada apa? Sama ada ajram ataupun jawahir dan juga apa? A'rad. Boleh? Jirim dan jauhar, jirim jauhar tu pula dalam istilah mutakallimin, lafaz yang masyhur adalah jirim, lawan kepada Arab. Dalam istilah hukama dan falasifah, lafaz yang masyhur yang menjadi lawan kepada Arab ialah jauhar. Boleh? Innal maqulati ladaihim tuhsaru fil ashri wahya jauharun wahya aradun wa jauharu. Apa tu dah? Itu istilah hukama. Jelas? Jelas buat tu? Boleh pergi lagi tak ni? Letih. Puasa ke? Puasa. Sabar. Sikit lagi. InsyaAllah rehat cukup dah.
Habis tak kata? Mana tak ada? Kaunul jismi. Boleh? Jadi gapo ta'rif jisim? Jisim tu tadi terpecah daripada jauhar tu lah. Jauhar tu ada dua. Jauhar yang kita panggil dengan jisim. So lagi jauhar yang kita panggil dengan jauhar firi. Jisim ni tadi adalah, tulis sikit lah situ, al-mutarakkibu minal jawahiri. Al-mutarakkibu minal jawahiri. Boleh? Yang tersusung daripada beberapa jauhar firi. Boleh? Tersusung daripada beberapa jauhar. Kaunul jismi mali'an qadrahu minal farq. Memenuhilah qadarnya, qadar jisim itu daripada apa? Daripada ruang kosong. Tulis kat situ. Yakni mengambil ia satu qadar daripada ruang kosong. Macam ni boleh. Contoh kita kata handset ni dah, handset ni. Jadi keberadaan handset ni sini ni, kalau kita bekukan ni belakang ni, nah, kita cabut tu kita nampak di situ ada ruang kosong untuk handset tu. Maka ketika handset tu duduk situ, maknanya dia mengambil ruang kosong dah. Akhzul faragh dah. Akhzul faragh memang. Maka akhzul faragh bagi jisim adalah wajib. Kita belajar dah dalam makulat. Lah ni tak belajar lagi dah. Dalam makulat, anak cerita dah bawah ni, dalam Mukhtasarul Kalimat, bahawasanya apa? Kita ada setelah daripada perbahasa jauhar, kita ada perbahasa ahkamul jawahir. Dan hak tu kita tak letak dalam kitab Mukhtasar Kalimat bawah ni. Boleh? Sebab ahkamul jawahir, dia ada istidlal dia yang dibahas dah. Itu kena tengok dalam kitab seterusnya. Jelas? Aiwah. Maka, mengambil ruang bagi jisim itu adalah wajib pada akal. Sambung lagi tabik. Tadi kita sebut apa tabik tadi? Akhzuhu. Yakni mengambil ia satu qadar dari kat pasal saja. Mengambil ia satu qadar daripada ruang kosong. Tulis situ lagi. Maka ini ialah wajib. Ini ialah wajib. Akan tetapi ini dikaitkan dengan adanya jirim yang apabila ditiadakan jirim itu, maka tiada ia. Ataupun kita kata yang boleh tiada. Maka nyatalah ini ialah contoh. Maka nyatalah ini ialah contoh kepada wajib muqayyad. Inilah contoh kepada wajib muqayyad.
Apa tu? Adapun seperti sifat-sifat Allah, maka ia adalah wajib mutlak. Boleh? Kerana tidak terima ia akan tidak dengan apa jua keadaan. Dengan apa jua keadaan. Boleh? Habis itu. Maka nyatalah pada kita juga sini takrif apa? Takrif wajib mutlak dengan wajib muqayyad. Ni ambil gambar dah ni. Baik. Nyatalah kita. Jadi apa wajib mutlak? Jadi wajib ni ada dua. Mutlak dengan muqayyad. Wajib mutlak adalah ma la yakbalu al-intifa bihalin. Ini bi ayyi halin kan. Bi ayyi apa bi ghairi qaid, tanpa ada qaid. Adapun hak ni adalah ma la yakbalul intifa biqaidin. Macam tadi, mengambil ruang bagi jisim. Kalau jisim tu tak ada, mengambil ruang tak dia? Oh, nak wajibkan mengambil ruang kalau jisim tu tak ada. Jisim tu kena ada dulu. Barulah mari ke apa? Keadaan dia tu tak dia wajib mengambil ruang. Lagu mana benda tu tak ada dia mengambil ruang? Tak tu? Tu. Tu orang panggil ke apa? Wajib ada dua. Jelas nampak tak tu? Boleh? Nampak tak? Begitu juga soal lagi tadi yang ada sebut asalnya wajib terbahagi juga kepada dua, zati dan aradi. Kita bagi lalulah senang Zati ni takrif dia samalah. Takrif dia macam hak kita sebut tadi. Aradi ni pula dia adalah apa? Dia adalah perkara mungkin. Bila kita sebut mungkin kat dia tu jaiz lah. Yang apa? Aradalahu al-wujub. Bapa? Aradalahu al-wujub li ta'alluqi ilmillahi bihi. Boleh? Kerana berta'alluqlah ilmu Allah Ta'ala dengan dia. Tab'an bukan mutlaqut ta'alluq, tapi berta'alluq dengan ada dia dan sungguh dia. Kata tu? Maka dia tu jadi apa? Jadi wajib. Macam matinya kita. Asalnya mati kita ni tadi apa? Harus. Mati kita adalah harus Allah Ta'ala mematikan kita ataupun menghidupkan kita. Tapi bila kullu nafsin za'iqatul maut. Kata tu? Dan kita tahu kata Allah Ta'ala ini tidak memungkiri janji. Jatuhlah ataupun masuklah apa? Matinya segala makhluk itu di dalam apa? Di dalam ta'alluq ilmu Allah Ta'ala yang mengetahui kata segala apa? Yang bernafas itu akan mati. Pak kita bernafas tak? Maka kita akan mati tak? Mati. Maka jadi wajib mati itu wajib aridi ka, wajib aradi ka, wajib zati aradi. Tapi tilik kepada diri
Mati kita tu harus ke wajib? Harus. Betul, ta'rif aradi adalah mumkinun. Arada lahu al-wujub. Boleh. Arada lahu al-wujubu li ta'alluki ilmi Allahi bihi. Boleh. Dah kata tu? Cu. Tu. Boleh. Habis dah kata dah. Qala al-musannifu. Mana kita tadi? Mali'an baru. Mali'an minal faragh. Contoh yang kedua, kaunuhu mutaharrikan aw sakinan. Boleh? Keadaannya, keadaan jisim tu tadi bergerak ataupun diam. Tulis itulah fi anin wahidin. Fi anin wahidin. Boleh? Tu. Keadaan dia gerak ataupun diam pada satu masa. Tengok tu. Gerak dan diam zaid pada satu masa. Tengok mana ibarat dia. Gerak dan diam zaid pada satu masa harus wajib ke mustahil? Mustahil. Tengok tu. Hipung dua-dua tu dak. Dak dua-dua pun dak. Salah satu tu mesti. Tengok tu dah. Hipung dua-dua. Gerak dia pada satu masa. Tak boleh. Dak dua-dua. Maknanya kata tak dia dan tak gerak pada satu masa pun tak boleh. Tapi ada pun apa? Ada pun mesti apa gerak ataupun diam pada satu masa itu mesti. Ada patut dia guna ibarat au. Patut guna ibarat au. Wa kaunuhu mutalawwinan bilaunin. Dan keadaannya, keadaan jisim itu berwarna atau berwarna. Boleh? Bilaunin minan alwan, dengan suatu warna daripada segala warna. Tu wajib juga. Boleh? Wa kaunuhu saghiran aw kabiran, dan keadaannya, keadaan apa? Jisim itu kecil ataupun besar. Wa kaunuhu harran aw baridan, keadaan dia panas ataupun sejuk. Boleh? Panas ataupun sejuk. Tu. Dhabit dia, benda yang berlawanan tu tak boleh nak beri pun dah. Dan tidak boleh tidak dua-dua. Boleh? Apa dah? Bila kita sebut berlawanan dalam lughah kita umum dah. Dia merangkumi ad-did dan dia merangkumi naqid. Boleh? Sedangkan kaedah keduanya itu berbeza. Ad-diddani dia la yajtami'ani wa la yartafi'an. Boleh? Tapi an-naqidani la yajtami'an wa qad la yajtami'an wa qad yartafi'an. Sah? Hakala sah? Kan atau balik? Nanti nak cek balik dah. Asal betul dah kan? Alamat atadzakkar lah, tapi ana tidak yakin. Ayat dulu tu. Esok insya-Allah nak cek balik. Tu. Tapi dua kita, dua-dua naqid dengan did tu apa? Berlawan yang berlaku terjemah. Kita kena cek mula lah. Apa dia kita nak terjemah tu. Dah. Nanti kita tulis dalam komen Facebook dah. Kita cek dulu, kita komen. Tak boleh, dah takut tak amanah pula. Qala al-musannifu, mana tadi? Wa kaunuhu harran. Boleh dah. Au baridan. Wa kaunuhu tawilan, sudah. Dan keadaan jisim tu tadi apa? Panjang. Boleh dah. Ni kena bin nazari ila ghairihi lah panjangnya dah. Tidak nak tahu kan? Tak. Au qasiran, ataupun pendek. Kazalika bin nazari ila ghairihi juga. Wa kaunuhu naiman, lembut. Sepusutera gitu kan. Lembut, halus macam apa. Au khashanan, ataupun apa? Kalau luar kata kita panggil kasar. Boleh kasar-kasar. Wa kaunuhu hayawanan au jamadan, ataupun keadaan dia tu tadi adalah apa?
hayawan ataupun jamad. Ini dia tu hidup zul haya ataupun apa? Jamad. Habis tak kata. Fa innaha, habis tak kata. Nampak dah? Fa inna hadhil akwana, maka sesungguhnya segala ini makhluk, kullaha, semuanya, la yusaddiqul aklu. Okey. Tu. Maka fahazihil akwan, maka bermula apa? Segala akwan. Dah. Tulis situ ya. Situ. Minal harakati was-sukuni. Boleh? Wal maqadiri. Boleh? Bukan makhluk tu dah. Ni akwan hak tu lah. Akwan yang kita maklum dalam maqulatul ain. Dalam maqulatul ain tu. Minal harakati was-sukuni wal maqadiri tu. Boleh? Daripada gerak dan diam dan segala apa? Miqdar tu tadi, la yusaddiqul aklu, tidak membenarlah oleh akal itu, bi'adamiha, dengan ketiadaannya segala akuan tadi tu daripada jisim. Boleh? Tu. Dengan segala jisim. Jadi dia mari tersebut pula sikit. Ad-diddani la yartafi'ani wa la yajtami'an. Ad-diddani la yajtami'ani wa qad yartafi'an. An-naqidani la yajtami'ani wa la yartafi'an. Dia mari sikit. Dia ada telitah hendak bila nak baca ibarat ni. Boleh? Tu. Baik. Qala al-musannifu, habis takat tu misal kepada apa? Wajib. Amsilatul mustahil. Ini sebenarnya dia bagi misal sama. Boleh? Wahia, dan bermula ia misal mustahil itu tadi adalah kaunun. Tak ada wahia tadi. Amsilatul mustahil kaunul jismi. Keadaan jisim itu bergerak dan diam pada satu waktu. Iaitu dan diam pada satu waktu. Tu mana tu akal tak terima tu bagi tu. Boleh dah akal tidak terima. Wa kaunuhu, dan keadaan jisim putih dan hitam. Boleh. Ini putih dan hitam tu tadi ma'an lah fi waqtin wahid. Begitu. Ma'an fi waqtin wahid. Boleh. Au akhdara au ahmara au akhdara ahmara. Ada apa di situ? Au akhdara. Lepas akhdara. Ada nuskah tu. Ada. Au akhdara ahmara. Au akhdara ahmara masalan. Ai fi waqtin wahid. Situ. Fi waqtin wahid. Betul dah tu. Mana kata apa? Biru dengan merah tu sekali. Boleh? Akhdar ke apa? Hijau ke biru? Hijau dah. Hijau dengan merah tu sekali. Boleh? Wa kaunuhu harran baridan. Dia tu tadi panas dengan sejuk. Fi waqtin wahid. Wa kaunuhu tawilan qasiran fi waqtin wahid. Panjang dan rendah. Boleh? Panjang dan pendek. Tu. Wa kaunuhu na'iman khashinan fi waqtin wahid. Sebelah. Wa kaunuhu hayawanan jamadan fi waqtin wahid. Fa inna hadhihi al-akwana kullaha la yusaddiqul aklu biwujudiha lil jismi. Boleh? Tu. Biwujudiha fil jismi. Tapi kena tengoklah tadi. Muqayyad ataupun mutlak tadi dah. Fahiya mustahilatun alaihi. Mustahil ke atasnya. Amsilatul jaizi. Amsilatul jaizi. Kaunul jismi mutaharrikan fi waqtin aw sakinan fi waqtin akhar. Itu harus. Tapi salah satu tu mesti tak? Mesti. Syarat tak pukul 1 mesti gerak, pukul 2 mesti dia? Tak syarat. Cuma salah satu tu mesti. Ya tu? Tu biasa dah. Misal yang sama tapi boleh jadi kepada 3 misal. Wa kaunuhu mutalawwanan bilaunin. Boleh. Dan keadaan dia tu tadi berwarna dengan warna yang apa? Kalau baca mutalawwanan diwarnakan, kalau baca mutalawwinan berwarna. Boleh kan?
bilaunin khasin, dengan warna yang tertentu, yang khas. Kal bayadi fi waqtin, seperti putih pada satu waktu. Au bilauni ghairihi, ataupun dengan warna yang selain daripada apa? Al-launil awal tadi. Kas-sawadi fi waqtin akhar, tapi pada waktu yang lain lah. Wa kaunihi saghiran fi waqtin, kecil pada satu waktu. Au kabiran fi waqtin akhar, waktu lain-lain tu dah. Tu. Idza atat nakiratan mukarrarah taghayara wa in yu'arraf sani tawafaqa kadzal mu'arrafani. Boleh? Habis. Wa kaunuhu hayyan fi waqtin aw mayyitan. Takkan kau? Wa kaunuhu harran fi waqtin aw baridan fi waqtin akhar. Wa kaunuhu tawilan fi waqtin aw qasiran fi waqtin akhar. Sama dah. Misal terjemah pun sama tu. Wa kaunuhu hayyan fi waqtin aw mayyitan fi waqtin akhar. Habis. Fa inna hadhihi al-akwana kullaha biyasaddikul aklu biwujudiha wa adamiha fahiya jaizatun lil jismi. Habis takat tu. Tu dia. Masya Allah dah. Habis dah hukum. Apa boleh sambung lagi tak? Ada dulu. InsyaAllah esok. Aziz angguk dah. Tak boleh kata gapo dah lah. Al-ibratu bil aziz. Boleh. Al-ibratu bil aziz. InsyaAllah esok kita masuk sifat. Ingat dah. Jadi anak tidak bahas panjang pada satu-satu masalah tu. Waktu kita tinggal ke dalam kelas faridah nanti dah. Tu. Tinggal kelas faridah dan kita lain lah. Ini moga kita daurah. Dengan sekiranya antum faham murad dia dan ayat-ayat Quran lah, tu target kita lah pada bawah tu. Boleh? Sebab kita ni panjang juga. Panjang juga, bukan kata pendek sengaja tu, tidak. Kita sekarang jumpa dah. Kita cuba dah sekadar mampu kita dah. Kalau tak kata, tak ada kena bos segap apa. Tak. Kerana ilmu tu dia itqan. Habis dekat tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.